Kulit terdiri daripada 3 jenis lapisan iaitu epidermis, dermis dan hipodermis. Tugas utama kulit adalah melindungi tubuh badan, namun ia tidaklah imun terhadap sebarang jangkitan. Simptomnya berbeza mengikut jenis. Antara yang lazimnya berlaku di Malaysia adalah jangkitan bakteria. Ini berlaku apabila bakteria memasuki badan melalui luka atau calar pada permukaan kulit. Selain itu, gaya hidup seseorang boleh menjadi faktor berlakunya jangkitan yang disebabkan kulat. Eksema pula merupakan penyakit kulit yang disebabkan alergi seperti alergi makanan, ubat-ubatan serta produk kecantikan. Bukan itu sahaja, ia juga boleh disebabkan cuaca yang sangat panas dan hormon badan yang tidak stabil. Teruskan bersama kami hingga penghujung siaran bagi mengetahui dengan lebih mendalam mengenai pelbagai jenis masalah kulit dan cara mengatasinya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Sebentar tadi anda menyaksikan perutusan khas Perdana Menteri Malaysia ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kami pasti apa yang anda harapkan, begitu juga dengan kami, supaya kepemimpinan baru ini dapat meredakan krisis kesihatan di Malaysia. Baiklah, pada hari ini, 22 Ogos 2021, anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Dan topik yang kita bawakan pada hari ini seperti yang anda saksikan di video pengenalan sebentar tadi adalah mengenai jangkitan kulit. Saya pasti anda pernah dengar tentang kurap, kudis, panau ataupun setiap daripada kita pernah mengalami ataupun ada jerawat di bahagian muka dan juga tubuh badan lain kan. Jadi pada hari ini kita nak tahu apa punca-puncanya, penyakit kulit yang bagaimana yang boleh membawa jangkitan, apa pula kaedah rawatannya, itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jika anda mempunyai sebarang persoalan tentang apa jua penyakit kulit, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun anda boleh kongsikan soalan anda di ruangan komen di Facebook page Hello Dr. TV3. Baiklah, untuk teruskan perbincangan kita pada hari ini, tetamu kita ialah Dr. Kartini Farah Rahim, iaitu pakar perunding dermatologi dari Avicenna Specialist Hospital. Assalamualaikum Dr. Kartini, apa khabar? Waalaikumsalam, Hawa. Nice to see you again. Nice to see you again, Doktor. Kalau bercakap tentang kulit, kalau kita nak bincangkan tentang kulit, ini dia Dr. Kartini. Baik, Doktor. Sebagai permulaannya, apa yang penonton Hello Doktor pada hari ini perlu tahu perkara asas tentang kulit ni, Doktor? Okey, sebenarnya topik ni sangat besar ya kalau kita cakap pasal macam mana penjagaan kulit dengan baik. Kita kena tahu apa bila kita tengok apa masalah kulit tu. Kalau kulit itu sentiasa gatal, kering, ada perbezaan warna dan tidak selesa, kita tahu itu ada masalah di situ. Tapi penjagaan yang basic tu nanti saya rasa ada masa yang kita akan ceritakan, Hawa. Betul, Doktor. Tapi tadi bila kita tengok di bingkisan sebagai pengenalan tu tadi kan ada epidermis, dermis, hypodermis seperti yang dipaparkan sekarang ini. Kalau boleh Doktor kongsikan fungsi kulit ni untuk kita tahu. Okey, struktur kulit ni terbahagi kepada 3. Yang paling atas sekali itu kita panggil epidermis. So epidermis ni adalah satu lapisan kulit yang paling penting sekali sebagai benteng pertahanan. Okey, maksud saya kalau ada masalah katakan kuman, kotoran, ultraviolet, semua itu adalah satu lapisan kulit yang paling penting sekali. Untuk mengatasi masalah-masalah bahan-bahan itu masuk ke dalam kulit dan membawa kerosakan. Okey, fungsi kulit yang lain ialah untuk mengawal suhu badan, mengurangkan air keluar daripada kulit dan juga memberikan kita perasaan bila disentuh ya, sebab kita tidak mahu cedera, katakan kalau ada benda yang tajam, jadi kita boleh mengalihkan tangan kita ataupun badan kita daripada kecederaan itu. Jadi itu penting ya kulit kita.
Doktor, kalau dekat Malaysia ni pula, apa antara penyakit kulit yang paling common, yang paling biasa dialami oleh masyarakat di Malaysia ni? Okey, masalah penyakit yang paling biasa jumpa di klinik saya ialah masalah eczema, masalah jangkitan kulit, iaitu topik kita hari inilah, masalah jerawat dan pelbagai lagi lah. Bila doktor cakap tentang eczema, jerawat, adakah macam kaitannya dengan cuaca Malaysia ni yang panas, kejap lembap? Oh, eczema mungkin Hawa tahu kan, dia punya basic dia ialah kulit ni, dia punya basically dia sangat kering. Bila dia kering, dia senang mendapat kerosakan, bila digaru, dipecah dan bahan-bahan senang masuk dan menyebabkan iritasi kulit. Keradangan kulit, ya. Bila jadi begitu, kulit menjadi merah, gatal, bersisik, dan bila digaru, kuman senang masuk dan sebagainya. Okey, kalau eczema memang gatal-gatal dan itu antara penyakit daripada banyak penyakit seperti doktor cakapkan tadi, penyakit kulit ini memang luas kan. Kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi selepas ini. Tetapi sebelum tu doktor, kita ada soalan daripada penonton kita di Facebook yang bertanyakan, apa punca jadi ketuat di tapak kaki? Ubat apa yang sesuai untuk menghilangkannya? Okey, tapi sebelum itu doktor, yang ini doktor akan jawab selepas ini. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Kembali di Halo Doktor. Kepada anda yang baru saja menonton kami di TV3, hari ini kami bawakan topik jangkitan kulit. Jika anda mempunyai sebarang persoalan ataupun tips yang ingin dikongsikan kepada kami, anda boleh hubungi kami di talian 03 7726 1603 ataupun anda boleh kongsikan di Facebook kami Hello Doktor TV3. Dan hari ini kita bukan saja bersama dengan seorang doktor, selepas ini kita ada juga seorang selebriti bersama kita. Sebab itu anda kena terus setia bersama kami. Baiklah, kita masih bersama Dr. Kartini dalam talian. Dr. Kartini, soalan di Facebook sebentar tadi mengenai ketuat di kaki. Kalau boleh doktor kongsikan sedikit mengenai ketuat dan juga yang ditanyakan ubat apa yang sesuai. Silakan doktor. Okey, ketuat ni kita adalah jenis jangkitan virus, ya. Dia namanya ialah human papilloma virus. Bila ada jangkitan ni disebabkan oleh kalau kita terpijak kawasan yang ada virus tu, katakan berkaki ayam, orang tu berkaki ayam, lepas tu kita pijak kawasan tu ataupun kita pinjam selipar dan kasut, dia boleh berjangkit ke kulit kita. Terutama sekali kalau ada luka ataupun ada tempat tu ada geseran kat situ, senang pula virus tu masuk dan dia menyebabkan ketuan macam kobis, ya, di situ. Doktor, bila ala-ala kita dah cakap mengenai ketuat di kaki ni lah kan, adakah perlu lakukan rawatan? Biasanya orang buat manicure, pedicure ni kan untuk macam buang kulit-kulit yang lebihan di kaki tu, doktor? Sebenarnya kalau kita tak buat apa-apa pun, virus ni kalau kita ada imun yang bagus, dia akan jatuh sendiri. Tapi mengambil masa beberapa bulan dan beberapa tahun, ya. Tetapi masalahnya ialah ianya sakit. Kalau kita pijak, dia rasa macam menyucuk, macam ada batu di bawah kaki kita. Jadi sebab tu ramainya membuat rawatan. So rawatan pertama untuk mengurangkan sakit tu, kita buangkan dia. Kita boleh kikiskan dia dengan pelbagai cara lah. Tetapi sebenarnya kalau nak rawat dengan betul, kita kena pakai ubat-ubatan lah, seperti ubat salicylic acid yang boleh dibeli di farmasi online ke sebagainya, ataupun datang ke klinik doktor. Dan kita boleh buat rawatan seperti cryoterapi menggunakan liquid nitrogen. Kadang-kadang ada doktor menggunakan laser dan sebagainya. Dan kalau dia terlalu besar, kadang-kadang boleh dibuang terus dan dijahitlah. Maknanya kita terus keluarkan dia pada masa yang samalah. Okey, terima kasih doktor, penjelasan yang cukup baik itu tadi. Doktor, kita ada panggilan ya di Halo Doktor hari ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu di talian? Waalaikumsalam. Saya Abdul Halim daripada Kota Belud, Sabah. Ya, Halim. Okey, saya nak bertanya kepada Dr. Kartini. Ya, silakan Halim. Okey, baru-baru ni saya dijangkiti skabis. Okey, saya nak tanya, kalau even kita sapu ubat skabis, adakah skabis tu dia akan melarat
even kita sudah cuci pakaian, tuala semua, adakah skabis itu akan berlarutan? Okey, baik. Terima kasih Halim atas soalan yang dikongsikan itu tadi. Baik doktor, apa yang ditanyakan Halim itu tadi mengenai skabis. Kalau boleh doktor kongsikan sedikit mengenai skabis ni? Okey, kudis buta adalah disebabkan oleh satu kutu dipanggil Sarcoptes scabiei. So, Sarcoptes scabiei ni sangat berjangkit di kalangan keluarga. So, bila dia jangkit tu, dia akan naik di celah-celah jari, celah-celah tangan, kaki, di kawasan pelipat, ketiak, kemaluan dan sebagainya. Dan bila dia terjadi tu, dia akan sangat gatal, betul? So, bila kita pakai ubat, sebenarnya kalau kita pakai ubat dengan betul, masalah kutu tu boleh mati. Tetapi hama tu, dia punya rangka dan sebagainya kadang-kadang masih ada di bawah kulit. Jadi dia akan menyebabkan kita berlakunya sebagai eczema. So eczema tu dia jadi gatal. Reaksi badan kita kepada bahan-bahan kutu tu tadi masih kita terasa dan menyebabkan kita alahan kepada itu. Jadi kita gatal dan kita garu dan dia nampak macam skabis tu makin teruklah. Tapi sebenarnya itu adalah sequelae, maknanya komplikasi selepas skabis itu sendiri. So rawatan seterusnya ialah seperti rawatan eczema. Kita kena sapu pelembab, kena letak steroid, sapuan steroid dan sebagainya. Jumpa doktor untuk rawatan betul. Satu lagi saya nak bagi tahu, kudis buta ni kalau dirawat mesti dirawat satu keluarga ya, sebab kadang-kadang dia boleh berjangkit di antara sesama sendiri. Katakan kita rawat badan kita sendiri dan orang lain tu tidak dirawat, keluarga kita lah, dan dia dapat balik kepada kita. So mesti kita rawat satu keluarga ya. Okey, sebab memang mudah berjangkit ya doktor. Ya betul. Jadi kalau sapuan ubat dia, kalau lotion saja mencukupi ke doktor? Kalau kering sahaja? Ya, melihatkan kepada keterukan kulit tu, kalau terlalu kering kita kena pakai lotion yang kuat sikit lah, yang heavy duty sikit. So tapi kita selalu pakai supaya kita tidak terlalu kering dan gatal. Macam eczema juga ya. So selalu sapu pelembab, jangan digaru, sapu steroid sedikit dan makan ubat tahan gatal ya. Okey doktor, kita dah cover sedikit mengenai ketuat dan juga skabis. Tetapi bagaimana pula kalau dengan kudis dan juga panau, doktor? Okey, so kudis tu kalau kita cakap spesifiknya kalau kudis buta tu tadi ya, macam skabis tadilah. Tapi ramai orang menganggap kudis tu yang lain jenis eczema yang bila dia dah berkurap dan ada yang kerak-kerak tu lah kita bagi kurang. Tengok terminologi lah, kalau jumpa doktor, doktor boleh kata ini adalah skabis ke ataupun jenis eczema kan. So kalau kita cakap pasal kulat, kulat tu adalah jenis fungal. So fungal tu kalau dia suka tempat kawasan-kawasan kulit yang selalu lembap, basah, kita berpeluh, tertutup, dan kalau kita pakai berlayer-layer banyak lapisan baju, dan macam tadi Hawa cakap kalau hari panas kan, Malaysia ni kan panas kan. So selalu kalau macam tu, kita duduk di luar basah berpeluh, senang kulat tu naik. Betul. Kalau kulat naik, kita mesti cari cara-cara untuk mengeringkan kulit, cool down the skin, kan, lap peluh tu dan sapu ubat kulat lah, antifungal. Okey, saya tertarik bila doktor kaitkan fungal ataupun kulat tu, nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Tapi sebelum tu kita ada soalan lagi dari rakan kita di Facebook. Yang bertanyakan dari Amirul Man Nur Afiqah, saya dah setahun lebih menghadapi folliculitis. Saya tak pasti doktor. Macam-macam ubat dah banyak jumpa doktor, still tak hilang, and ada juga tumbuh. FOLLCULTIS. Apa tu doktor? Okey, so jangkitan kuman ni salah satu ialah disebabkan bila kita ada luka. Okey, so tu maknanya ada break lah, maknanya kesan terbuka kulit. Satu lagi, cara bakteria masuk adalah melalui jangkitan liang roma folikel kita. So macam mana liang folikel kita boleh masuk bakteria, sebab dia memang rambut tertanam di dalam. Jadi bakteria senang masuk kalau katakan kita shave atau kita garu ataupun kawasan tertutup selalu ataupun kita letak minyak selalu tertutup. Kadang-kadang bakteria senang masuk ke dalam hair follicle dan menyebabkan folliculitis. So folliculitis ni rawatannya senang je. Sebenarnya
antibiotik. Sebenarnya antibiotik paling penting. Tetapi kalau seseorang tu selalu memakan antibiotik dan benda tu selalu terjadi, kita kena tengok punca dia. Masalahnya kalau saya tengok gambar tu, dia ada masalah eczema di situ. Saya rasa sebab dia menggaru ya. So mungkin kena rawat eczema tu dahulu, baru folliculitis tu boleh reda. Okey. Tetapi kalau kayap pula bagaimana, doktor? Siapa yang lebih mudah nak mengalami kayap ni? Okey, kayap ni disebabkan oleh satu virus. Okey, tadi kita cakap bakteria lah, fungus. Sekarang ni virus. Virus ni disebabkan oleh varicella zoster virus. Sama seperti chickenpox, cacar air. Okey, so masa budak-budak kita pernah dapat chickenpox kan? Dia macam belon-belon air, lepas tu dia pecah, dia akan berkerak. Tapi bila dia dah turun jangkitannya, dia akan duduk di saraf tunjang kita. Dia akan duduk dormant, maknanya dia tidak aktif. Tetapi bila kita stres, bila kita ada masalah-masalah lain, tekanan dan sebagainya, virus ni boleh tercetus semula. Maksudnya ada kaitan dengan hormon kita ke macam mana, doktor? Ada gangguan imun sistem. Bila kita suppress, maknanya imun sistem kita rendah, katakan kita stres, tak cukup tidur dan sebagainya. Dia boleh tercetus dan menyebabkan virus ni menyerang saraf kita dan pergi ke kulit. Dan bila dia naik di kulit, dia akan jadi belon-belon blister mengikut macam kita panggil ular kan, dia mengikut salah satu mengelilingi kulit kita atau turun kepada tangan kita. Okey, itu kalau mengenai kayap ya. Jadi kalau golongan yang lebih mudah dijangkiti kayap ni siapa? Okey, masalah kayap ni boleh terjadi kepada siapa saja, tetapi lebih risiko kepada sesiapa yang mempunyai imun yang rendah. Okey, contohnya orang yang berumur, kadang-kadang yang mempunyai HIV dan sebagainya. Tetapi siapa pun boleh dapat masalah ni. Okey, sebab tadi bila doktor sebutkan tentang stres dan sebagainya, saya bayangkan mereka yang sentiasa sibuk bekerja kan, nak jadi stres, jadi cenderung juga untuk nak ada kayap ni, doktor. Ya, betul. Okey, kita ada lagi satu soalan di Facebook, doktor. Dari Alif Ismail, saya ada penyakit psoriasis satu badan. Bila saya berpeluh, kulit saya berbau dan keluar cecair seakan nanah. Apa yang patut saya buat? Sekarang saya dah macam hilang punca, dah macam mana nak merawat dan kulit saya sangat berbau, bau nanah. Okey, doktor, mengenai psoriasis, pengenalannya, apa itu psoriasis, doktor? Psoriasis adalah satu masalah kata genetik dan dia punya imun sistem tidak betul dari segi penyesuaian dan sebagainya, dan juga masalah environment menyebabkan psoriasis tu tercetus. So psoriasis bila dia naik tu dia akan jadi plak, jadi yang besar-besar. Itu yang biasa kita panggil chronic plaque psoriasis. Masalahnya chronic plaque psoriasis ni kadang-kadang dia gatal, kadang-kadang dia bersisik, kadang-kadang sedikit pun kita rasa macam dia rasa tidak selesa sebab terlalu kering. Dan kadang-kadang dia boleh naik di kuku, kepala, scalp, di kepala dan sebagainya. Okey, yang berbalik kepada masalah tu tadi, dia kata dia ada nanah kecil-kecil ya. Okey, saya nak bagi tahu, psoriasis ni bila kita buat rawatan, dia kena buat rawatan cara sapuan dan sebagainya. Dia ada cara-cara dia. Tetapi setengah orang, maaf ya, kadang-kadang dia menggunakan steroid yang terlalu tinggi, terutama oral steroid, tablet ya. Itu menyebabkan psoriasis dia tidak betul lah. Dia akan twist, dia akan jadi masalah lain. Dia panggil pustula psoriasis. Okey, jumpa doktor untuk masalah ini sebab rawatannya sedikit berbeza dengan yang chronic plaque psoriasis. Memang dia berbau, memang dia akan rasa melecet-lecet dan sakit dan badan boleh panas bila dapat pustula psoriasis. Jumpa doktor, ini bukan masalah yang mudah dirawat. Okey. Mengenai psoriasis ni sebenarnya doktor ramai yang bertanyakan di Facebook. Saya pun ada sedikit soalan lagi, tetapi kita perlu rehat dulu seketika dan selepas ini kita akan bersama seorang selebriti bersama kita. Kita rehat dulu ya, kembali selepas ini. Hello doktor, saya Syarah Syazwani. Saya nak tanya,
adakah kulit wanita lebih sensitif daripada lelaki? Sebab saya tengok kebanyakan lelaki guna sabun biasa je untuk cuci muka, tapi kulit mereka masih bersih. Tapi kalau perempuan salah guna sabun, kulit akan jadi sensitif. Betul ke doktor? Kembali di Hello Doktor, itu dia soalan daripada Cheryl Syazwani sebentar tadi mengenai perbezaan kulit lelaki dan wanita. Katanya kalau tengok lelaki ni pakai sabun muka biasa-biasa saja, kulit pun dah elok. Dr. Kartini boleh jawab ke persoalan tadi tu? Okey, boleh dengar ya? Boleh. Silakan doktor. Okey, so tengah tak kira lelaki atau perempuan, kadang-kadang mereka bernasib baiklah tak dapat jerawat dia. Sorry, saya punya ni tak berapa dengar sangat. Okey, tetapi nak kata yang muda bawah kita 20-an, mereka kedua-duanya lelaki dan perempuan boleh dapat jerawat. Bukan kata lelaki lebih dari atau perempuan lebih daripada lelaki. Tapi ya, kadang-kadang tengah tu kita rasa jealous sebab tak pakai apa pun okey sahaja. Tetapi kita kata pasal wanita more than 25-30 years old, masalahnya ada perubahan kita datang bulan, lepas tu kita pakai produk-produk makeup yang kan kita pakai yang oklusif yang terlalu tebal dan kita lupa pula nak muka, dan juga bila kita makan pil perancang dan yang ada menopause, semua tu adalah menyebabkan perubahan hormon. Bila ada perubahan hormon, kilang minyak kita tu lebih sensitif kepada perubahan hormon yang mengeluarkan minyak dengan lebih. Bila minyak tu lebih, dia akan memberangkap liang aroma dan menyebabkan jerawat. Okey, sekarang ni kita nak cakap tentang jerawat lah sebab ramai juga yang bertanyakan dah jaga makan, exercise ni cukup tetapi jerawatnya masih ada. Kenapa doktor? Tapi sebelum itu kita nak kenalkan tetamu kita, selebriti kita pada hari ini, Sisi Iman. Hello Sisi. Okey, sebelum tu doktor, tentang jerawat ni lah kan. Kenapa tu? Ada yang cakap makan dah jaga, minum air dah banyak. Tetapi cuci muka betul-betul. Tetapi kenapa jerawat tu tak hilang doktor? Okey, so kadang-kadang kita terlalu mengharapkan bahan produk-produk yang dibeli di luar. Okey, masalah jerawat adalah masalah perubatan. Kalau kita dah pakai produk-produk dari luar, katakan kita pakai pencuci muka, pembersih muka dan mask dan sebagainya, kalau tidak baik juga mesti jumpa doktor. Sebab kadang-kadang doktor memerlukan pemakanan antibiotik dan vitamin A, derivatif untuk melawan jerawat itu. Jadi jumpa doktor kalau tidak ni. Sebab kita takut dapat parut yang tebal yang berkekalan, dia mesti jumpa doktor kalau tidak baik. Okey doktor, bagaimana pula kalau dengan pemakanan? Pemakanan, okey, ada beberapa sebab pemakanan yang menyebabkan jerawat. Mengikut kajian, pemakanan yang high glycemic index, okey, maknanya gula yang banyak ataupun kita makan terlalu banyak rice, nasi, wheat, kentang dan sebagainya boleh menyebabkan jerawat naik. Dan juga produk bertenusu, milk products termasuk keju dan sebagainya lah yang milk products. Itu boleh menyebabkan jerawat. Yang lain-lain tu tidak banyak kajian mengatakan ia boleh menyebabkan jerawat. Baik doktor. Tapi kalau nak tak nak pun kita adakah kita perlu akui ada hakikat genetik pun menyumbang juga? Sebab ada orang ni makan saja, tidur pun tak cukup tapi kulitnya masih cantik. Genetik doktor bagaimana? Ya betul. Memang betul. Kajian mengatakan setengah family memang boleh dapat jerawat yang teruk dan setengah family pun tidak dapat jerawat langsung. So itu saya kata ada yang bernasib baik, ada yang tidak. Dan ialah saya sendiri pun pernah mengalami jerawat dengan pakai makeup setiap hari ni doktor. Jadi kan selain daripada pemakaian sabun muka, toner dan sebagainya, apa antara yang boleh kita lakukan doktor untuk nak kurangkan mudahnya jerawat tumbuh di muka ni? Okey, from basic penjagaan kulit, rutin skincare. So first kali kita mesti basuh muka dengan betul. Okey, bila basuh muka dengan betul, katakan kita pakai makeup, kita kena buang makeup tu dulu, pakai contohnya micellar water kan. Lepas tu kadang-kadang
pakai itu pun tak bersih, kita kena buat double cleansing. Cuci dengan sabun yang lembut. Kalau ada yang sabun khas untuk jerawat, katakan yang ada salicylic acid, itu lebih baik sebab dia ada deep pore cleansing. Sebab salicylic acid tu dia membersihkan minyak dan mengeluarkan semua kotoran dan bakteria sekali. So tu basuh paling penting ya. Nombor dua, lepas tu pakai pelembab. Pelembab tu doktor. kalau ada. Doktor, maafkan saya. Doktor simpan dulu sebab saya pasti penonton kita kalau wanita ni dengar tentang nak tahu apa bahan-bahan yang sesuai untuk kurangkan jerawat ni, mesti mereka nak tahu lagi. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan tetamu kita, Sisi Iman dah pun bersedia dalam talian. Hai Sisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Hawa. Hai. Waalaikumsalam. Sisi sempat rehat tak? Tengok sibuk sekarang ni ya kerja sana sini. Sorry Hawa, Sisi tak berapa nak dengar lah. Tak, saya tengok Sisi sibuk kerja sana sini. Sempat rehat tak hari ni? Masih tak berapa nak dengar. Oh, okey. Tak apa Sisi. Difahamkan sebelum ni Sisi pernah kongsikan mengenai masalah kulit Sisi kan. Kalau boleh Sisi kongsikan terus apa masalah yang dihadapi oleh Sisi kalau mereka yang belum tahu. Oh, okey. Cerita tentang kulit Sisi ni sebenarnya orang kata macam tak habis-habis. Sebab Sisi dari sekolah dulu, Sisi memang Sisi tak ada apa-apa masalah kulit. Kalau masa tu kawan-kawan Sisi semua ada jerawat di muka apa semua, Sisi memang licin. Betul-betul licin punya lah. Lepas tu selepas Sisi sambung belajar, mungkin stres ke tak cukup tidur ke apa kan, Sisi banyak jerawat kecil-kecil dekat dahi tu. Orang panggil jerawat pasir kan. Lepas tu bila dah lama sedikit dah hilang masalah tu, dia jadi masalah timbul dekat pipi pula. Memang betul banyak jerawat lah. Itu pun pelik jugalah sebab orang lain semua mengalami perkara tersebut masa sekolah menengah. Tapi Sisi umur 24, 25 baru-baru ni jugalah. Waktu bekerja tak pula lama ya? memang ada masalah sebegitulah. Jadi itu antara masalah yang Sisi hadapi buat masa yang agak lama agak lah. Bermulanya di dahi ya Sisi? Apa dia? Bermulanya di dahi, jerawat yang tumbuh kecil-kecil, jerawat pasir tu. Apa dia? Sorry. Mula-mula jerawat tu tumbuh kan, masa awal-awal tu di dahi ya, bahagian dahi. Ya, awal-awal tu di dahi, lepas tu dia mula di pipi semua. Okey, itu kita nak tanyakan dekat Dr. Kartini. Doktor, betul ke, sebab saya selalu tengok kalau di Instagram ke di online kan, jerawat ni bila dia tumbuh kat certain bahagian, ada maksudnya kaitan dengan digestion dan sebagainya. Kalau boleh doktor terangkan di dahi dulu, apa sebabnya? Itu bukan fakta yang betul lah, Hawa. Okey, saya salah baca. Cuma satu saja yang betul ya. Yeah. Kalau kita dapat wanita yang dapat jerawat dari pipi ke bawah dan di dagu dan di bahagian leher, itu ada kaitannya dengan hormon wanita. Okey, so selalunya kalau orang tu tinggi dia punya hormon dia, dan juga kalau orang tu ada masalah penyakit atau pengidap polycystic ovarian syndrome. Itu kena jumpa doktor nak tengok sama ada ovary dia ada cyst. Itu boleh menyebabkan androgen, hormon tinggi dan menyebabkan jerawat di kawasan itu. Doktor, dari pipi ke dagu ya? Dr. Kartini? Dari pipi ke dagu ya yang doktor katakan ni kalau hormon? Okey, baik. Kita tanyakan kepada Sisi lah. Okey, Sisi, bila dah sedar jerawat di muka banyak ketika itu, rawatannya bagaimana? Apa yang Sisi buat selepas tu? Okey, apa yang Sisi lakukan, Sisi terus berjumpa doktor. Masa tu doktor pakar kulit. Jadinya adalah beberapa rawatan yang di mana pada mulanya dia bagi krim kan. Lepas tu macam tak apa nak jalan. Lepas tu ada Sisi ada makan ubat juga. Dia bagi antibiotik. Ada juga satu jenis ubat, Sisi tak ingat namanya. Jadi Sisi consume lah untuk beberapa bulan. Lepas tu Alhamdulillah kulit Sisi semakin okey lah. Tapi dia sebenarnya kan, dia kena jalan semualah. Sisi pun tak tahu apa masalah. Jadi apa sahaja yang orang cakap pada waktu itu semuanya Sisi ikut tahu. Sampai ada remedy-remedy yang membuatkan kulit Sisi lagi teruk pun ada juga. Sebab kita ni tak tahulah, mungkin seiring dengan Sisi punya kerjaya, kita memang macam orang kata desperate lah kan nak kulit yang cantik tu. Jadi Sisi pun ikut juga. Tapi antaranya itulah Sisi ada makan ubat dan sebagainya. So Alhamdulillah sekarang ni tidaklah teruk sangat, tidaklah flawless juga, tapi at least better than before lah.
Okey, suka saya dengar. Saya pun tumpang gembira untuk Sisi. Jadi kalau boleh kongsikan apa yang tips Sisi rasa paling banyak membantu untuk Sisi kurangkan jerawat tu, tapi simpan dulu jawapan tu, kita nak rehat dulu seketika. Tetapi sebelum tu jom kita dengarkan apa kata-kata semangat daripada masyarakat Malaysia sempena dengan Hari Kebangsaan yang akan tiba tidak lama lagi. Jom kita saksikan. Hai, saya Dr. Amira, frontliner di CEC Sedia Melawati. So, setiap hari di CEC, kami menerima pesakit COVID kategori 3 dan 4, di mana jangkitan COVID telah menyerang paru-paru pesakit dan mereka memerlukan bantuan oksigen. Majoriti pesakit COVID yang kritikal ini belum divaksin atau hanya menerima 1 dos vaksin sahaja. So, kebanyakan pesakit yang telah lengkap divaksin hanya mempunyai gejala ringan atau tidak mempunyai gejala langsung. So, di sini kita dapat lihat yang vaksin memang berkesan. Jadi, saya harap rakyat tidak lagi ragu-ragu dan ambillah vaksin dengan keadaan segera. Tapi kena ingat, vaksin yang lengkap tidak bermaksud kita kebal daripada jangkitan COVID. So, harapan saya sebagai frontliner, saya berharap rangkaian jangkitan COVID ini akan berakhir. Pesanan saya, ambillah vaksin dan patuhilah SOP. Kita pasti menang. Fizikal kami, rupa parah kami ini agak menakutkan. Kami dipandang sebagai insan yang agak pelik daripada lain. Dia akan menimbulkan pelbagai tanda tanya dan tanggapan, sedangkan hakikatnya adalah hepatitis ini tidak pernah berjangkit dan tidak diwarisi. Dia hanyalah satu jenis penyakit yang terjadi akibat genetik dan bukanlah genetik yang diwarisi. Kami ini akan dipandang sebab keadaan fizikal kami yang berlainan daripada orang lain, tetapi kebanyakan masalah kami tak pernah dipandang pun. Pengidap ichthyosis ni senang mendapat perhatian tetapi jarang diberi perhatian. Kalau kami terdedah kepada cahaya matahari dalam tempoh yang melebihi 10 minit, proses penyejukkan badan kami ini sangat lambat untuk berlaku sebab kami tidak berpeluh. Kesan daripada itu maknanya suhu badan kami sangat tinggi. Lepas tu kulit kami boleh merekah, boleh pecah. Lepas tu kalau di peringkat tanah tu dia kebanyakannya mengenai masalah kulit yang agak serius lah. Perawatan yang menyembuhkan ichthyosis setakat hari ini belum dijumpai oleh mana-mana pakar perubatan ataupun saintis di dunia lah. Jadi kebanyakan pengidap ichthyosis ni hanya bergantung kepada ubat-ubatan yang sedia ada lah, tetapi bukan menyembuhkan, sekadar untuk menguruskan penyakit. Nak pihak-pihak yang di atas, mana yang mempunyai autoriti itu, berilah perhatian. Sebab banyak masalah kami ni, terutama dari segi pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan lah, peluang pelajaran mungkin kita akan tak ada masalah, tapi yang utama adalah dari segi pekerjaan, terutama sekali dalam menghadapi sekarang ni dengan keadaan pandemik. Jadi memang sangat sukar lah bagi golongan-golongan kami untuk terus cepat. Kembali lagi di Hello Doktor, itu dia perkongsian sebentar tadi dari Pertubuhan Kebajikan Pesakit Ichthyosis Malaysia. Doktor, tadi saya terbaca satu petikan di akhbar, di laporan tadi menyatakan jangan pinggirkan kami, pesakit-pesakit ichthyosis ni. Kalau boleh doktor fahamkan kami kenapa kenyataan sedemikian dikongsikan. Okey, masalah ichthyosis ni ada pelbagai jenis ya. Satu ialah ichthyosis vulgaris yang ramai orang ada. Kalau kita nak tahu jenis kulit tu yang kering-kering ya. Ichthyosis tu maksudnya adalah sisik ikan ya. So yang jenis genetik yang teruk tu macam Encik Firdaus tu
dia menyebabkan kulit tu sangat kering dan tebal dan fungsi kulit tu menjadi kurang seperti dia tidak boleh berpeluh dengan baik dan kulit tu akan rasa tegang terutama di kawasan-kawasan pelipat. Mereka tidak boleh melipatkan tangan, dia akan sakit di kawasan-kawasan tertentu. Dan masalah ni walaupun sebahagiannya tidak menyebabkan orang kata kematian, tapi ada jenis-jenis yang bila dilahirkan, dia dilahirkan dalam segi macam collodion baby, disalut dengan kulit lapisan yang tebal dan boleh menyebabkan masalah kulit seperti terlalu banyak dehidrasi dan sebagainya. Jadi mereka masalahnya ni rawatan tu kena betul dengan menggunakan pelembap yang heavy duty dan ada juga yang memerlukan ubat makan vitamin A dan mereka perlu selalu cool the skin sebab mereka tidak boleh berpeluh. Kalau terlalu panas mereka boleh pengsan Bukan mudah dan doktor. satu lagi dan satu lagi masalah ialah disebabkan oleh masalah kulit ni mereka dipandang orang kata dengan pandangan yang tidak baik daripada orang sebab setengah-setengah tu memberi persepsi yang negatif. Walaupun ini bukan masalah orang kata kesalahan mereka, ini disebabkan masalah genetik yang mereka tidak boleh buat apa-apa masalah genetik maknanya dibawa dari ibu dan bapa, keturunan. Jadi kalau kita tahu kan kita ada kesedaran itu di masyarakat kita menerima mereka dengan baik, saya rasa itu lebih baik untuk mereka boleh menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan kulit mereka. Betul. Kepada anda penonton Hello Doktor, sekarang ini kita dah tahu mengenai ichthyosis, kalau boleh kita kongsikan ataupun kita sebarkan kesedaran mengenai penyakit ini baik Sisi, tadi Sisi tak habis kongsi lagi sedikit mengenai tips apa yang membuatkan Sisi rasa lebih tenang sekarang ni kan, dan juga kata-kata semangat kepada mereka yang pernah mengalami masalah sama seperti Sisi sebelum ni. Silakan. Okey, pertama sekali yang Sisi rasakan paling penting is actually kita kena accept the situation. Accept yang kita ni human, apa-apa saja yang berlaku pada diri kita tu adalah nature. Tapi kalau kita risau sama pasal benda tu, memang kita kena pergi jumpa doktor. Dapatkan nasihat orang-orang yang betul lah kan, maksudnya pada doktor. Jadi lagi satu Sisi buat, sebabkan Sisi pakai makeup banyak, jadi memang very important. Sisi memang buat double cleansing, mula guna oil cleanser, lepas tu Sisi guna water base, just to make sure yang sebenarnya kulit kita betul-betul bersih. Lepas tu apa lagi yang kita perlu lakukan, apa-apa sahaja lain yang membuatkan kita punya badan lebih sihat. Kita exercise ke, kita jaga iklim dan sebagainya. Jadi perkara tu kadang-kadang kita tak tahu kan punca dia yang mana satu, jadi kita cubalah apa yang kita boleh cuba. Jangan sedih sangat-sangat. Penting kita happy Saya setuju bila Sisi katakan tadi kita buat benda yang membuatkan kita gembira. Dr. Kartini, selain daripada penjagaan kulit dan sebagainya, secara ringkasnya nasihat kepada penonton Hello Doktor tentang penjagaan kulit mereka. Bukan saja luaran tapi dalaman pun kena jaga juga. Secara ringkasnya doktor. Okey, satu kalau ada masalah kulit boleh cuba dulu produk-produk di luar, tetapi kalau tidak baik mesti berjumpa doktor. Cari doktor yang bertauliah dari Persatuan Dermatologi Malaysia atau cek nama doktor di National Specialist Register. Itu penting. Satu lagi kita kena ada budaya membersihkan tangan dengan sabun. Terutama sekali sekarang ni kita ada COVID kan, masalah COVID ni sangat tinggi. Jadi penjagaan kulit tu termasuklah membersihkan kulit dengan betul. Jangan kita abaikan itu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Kartini dan juga Sisi Iman kerana bersama Hello Doktor pada hari ini. Harapnya memberi manfaat kepada anda semua. Dan Hello Doktor pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Minggu depan kita akan kembali pada hari yang sama, Ahad 5.30 petang. Saya Hawa Rizwan undur diri dahulu. Assalamualaikum. Jaga diri.